Hai, Assalamualaikum. Kumpulan kami akan cerita tentang perjuangan LGBT. Okey. Ini daripada kumpulan kami akan membincangkan tentang isu LGBT. Nama saya Ahmad Haziq Najul bin Hasnul Rusli, nombor metrik I22206395. Hai, saya Muhammad Nayadini bin Muhammad Hamzah, nombor metrik I22206479. Saya pula, nama saya Syed Nasrul bin Ustaz Roslan, nombor metrik I22206406. Dan saya Muhammad Haris bin Zakaria, I220635. Jadi persoalan tentang LGBT ni dah banyak dalam media sosial. So untuk kita tahu lebih lanjut, boleh saya tanya Naim, apa pengenalan masuk LGBT ni? LGBT lah, tak tahu lah saya LGBT. Tak tahu. Tak tahu, biasa dengar tapi kurang tak tahu sangat lah apa itu LGBT. Boleh tak kau huraikan? Tak boleh, kalau Naim tahu boleh hurai sikit-sikit. LGBT lah kita tengok lo makin berkembang lah dengan benda-benda yang mereka buat, banyak mereka berjuang LGBT apa semua. Apa aku cerita sebuah sikit LGBT yang aku tahu ni. Kalau LGBT, kalau kita tengok golongan LGBT ni, mereka dah lari daripada fitrah asal kejadian manusia. Sebab apa aku kata macam tu? Kalau kita tengok, kalau dalam ayat Quran pun surah Az-Zariyat ada, tak masuk dia aku tak hafal tak, aku tengok tak. Ni ada dalam surah Az-Zariyat yang bermaksud, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kita ambil daripada ayat tu, kita tengok Allah menciptakan manusia ni daripada berpasang-pasangan. Maknanya ada lelaki, ada perempuan. Maknanya kita, golongan kita nafsu kita tak ada lain jantina. Tapi golongan LGBT ni ada, dia boleh katakan macam mana, mereka ada nafsu sama jenis mereka sendiri. Contoh macam kata daripada L tu lesbian tu macam mana, perempuan yang ada nafsu sama-sama perempuan. Kat situ dah nampak lari daripada fitrah mereka, betul tak? Betul. Lepas tu G tu gay laki sama laki, minat kat sama-sama jantina mereka. Teruk macam tu dia pun. Ada kawan-kawan kita ada juga. Awak dah bagi fitrah elok tu yang manusia kata, lelaki dengan perempuan. Kata golongan ni mereka dah lari daripada fitrah asal manusia ni. Lepas tu kalau kita tengok B ni bisexual. Lepas tu Bisexual tu macam mana ni? bisexual lah. Apa tak tanya awal, aku pun bisexual lah. Aku cuba tengok sikit lah bisexual ni. Apa yang aku tahu, bisexual ni dia macam dia suka lelaki, dia suka juga perempuan. Betul tak? Ya, so yang tu, yang Q tak masuk Q Q apa dia pula? Aku sambung. Macam T pula, T transgender. Transgender kalau kita ambil makna tentang nak bagi kita senang faham, sajak contoh. Sajak. Daripada Sajak asal jantung. Bukan, aku tak ilak, aku duk tengok gambar dia malah. Yang tu tengok live kot. Dia live. Tapi tak kenal pun, tapi dia lawak kan. Tu kita tengok ada itu orang cerita aku, kata hang tengok Dia lelaki ke? Ni Aku masalah. ingat dia perempuan. Aku nak gelak itu sebab dia kata dia minat tengok. Tapi dia tak tahu tajak tu asal lelaki. Mana lah. Aku ingat Tahu Sajak nama tu dia lelaki. Nur Sajak. Macam tu asal dia. Maksudnya dia dah ubah ciptaan dia. Tapi konten dia okey je kan? Okey je, dia macam orang kata ni jangan tengok macam apa yang menyampaikan, jangan tengok apa sampai. Tapi tak elok lah kalau kita Salah tu, tengok salah. dia tu sebab benda tu dah salah. Sebab dia ubah ciptaan asal daripada jantina lelaki jadi perempuan. Dia betul ke tukar? Entah mana. Ada lah, kalau tengok viral lah isu masa tu, orang tengok full, kadang orang tengok benda manfaat, bukan main game je. Tu kita kena update lah dengan isu semasa ni. Kata main game yang main. Tu kalau kita tengok LGBT, sebab apa lah ada Q lah. Q tu Q boleh. tak apa. Q ni pada asal LGBT. Tu lagi kita sembang lain yang tu kita masuk ni. Aku cerita Q. Q tu bagi apa sebutan dia, aku nak tahu sebutan, aku nak sebut payah. Q U E E R. Sebut je dah. Cure. Q ni macam mana sebut? Kuih. Dia lebih kepada apa tu Q tu? Aku ni pelak sikit nak sebut pun payah. Hang pelak R. Aku pelak. Sorry lah. Kalau Tak Q apa, tu tak kalau apa. kita tengok, dia sendiri confused dengan jantina dah. Bukan confused dengan jantina saja, kadang nafsu dia, kadang dia tarik dengan lelaki, kadang dia tarik dengan perempuan, kadang dia tertarik dengan semua golongan yang dalam LGBT tu.
Kira Dia dia boleh- tak ada penilaian tetap itu. Yang dia Nafsu boleh kuda pi. ke macam Dia tu? boleh pi semua ni tu. Kuda kau semua dia nak balon. Nafsu kuda tu bro. Saya Kuat kuda kan kuat. Okay, rakan tu lah perkenalan kalau nak cerita sikit yang aku tahu lah. Faham. Okay, aku nak tanya ZN pasal latar belakang LGBT ni. Adakah ia sebuah gerakan atau pertubuhan? Kalau kenal latar belakang nak masuk, macam latar belakang masuk macam sejarah asal kemunculan dia, betul tak? Kalau kita tengok LGBT, nak kata LGBT bukannya lo ni baru berlaku. Kalau kita tengok daripada dalam ayat Quran ni pun zaman Nabi Lut lagi dah ada dah, betul tak? Dalam dasar surah Al-A'raf yang ada ayat Quran tu, apa boleh tengok. Yang pada tak payah tengok bang petang, cerita dah zaman Nabi Lut dulu. Ada golongan gay tu. Mana golongan gay yang time tu Allah binasakan kaum tu. Tak, kaum Nabi Lut dulu kena binasa. Tak? Sebab apa? Sebab mereka berlakuan sama sejenis tu lah. Lelaki minat sama lelaki, nafsu. Maknanya bukan baru sekarang berlaku. Mana daripada zaman Nabi Lut dulu dah ada dah. Cuma sekarang makin berkembang lah. Makin berkembang. Macam kata apa, habis tanya apa ni? Gerakan ke pertubuhan? Gerakan ataupun pertubuhan. Kalau kita tengok dia bukan pertubuhan, dia macam gerakan, banyak mempengaruhi daripada gerakan. Contoh ada yang aku tengok itu, mana aku baca itu, ada aku baca satu laman web ni. Waktu zaman 60-an ke 70-an macam tu kot. Ada satu kumpulan ni, kumpulan hippie. Satu kumpulan hippie ni dia dipengaruhi oleh seorang bangsa Yahudi. Dia ni penyanyi. Kalau dia buat gerakan ni untuk mempengaruhi LGBT ni lah. Dalam lagu dia bawa masuk pasal LGBT, selalu guna slogan LGBT. Mana kat sini kita boleh tengok lah gerak mereka menjadikan perkembangan ni melalui satu gerakan. Sebab tu aku boleh kata sebab dia tak pertubuhan, sebab gerakan banyak mereka berkembang dengan cara macam ni lah. Kalau kita tengok lagu dah, kita tak tahu makna dia, betul? Kita nyanyi sedap nyanyi. Betul. Lepas tu satu lagi yang mana faham pula, mungkin dalam lagu tu dia bagi semangat tentang LGBT. Sebab tu yang buat mereka tertarik apa semua. Tu kumpulan hippie ni waktu zaman 60-an tu, dia jenis rambut panjang. Rambut panjang, pakaian selekeh sikit. Lepas tu baju mereka baju warna-warni, macam orang kata tema pelangi tu lah. Yang tu lah boleh aku kata gerakan. Banyak lagi ada ni. Yang setakat yang aku baca itu, yang aku ingat itu lah. macam tu. Kalau kau Zik, apa dia punya perjuangan dia orang, simbol dia orang? Okey, bagi aku apa yang perjuangan LGBT yang apa yang mereka nak bawa ni kan, mereka ni nak memperjuangkan hak mereka. So macam mana perjuangan mereka ni? Walaupun kita dapat lihat walaupun pandangan Islam dengan Barat berbeza kan, tapi walaupun berbeza, tapi kalau dari segi periktirafan perkahwinan itu, Islam dan Barat pun mereka ni mengiktirafkan perkahwinan lain-lain jantina lah. Tetapi golongan LGBT ni, mereka ni punya nak dapat iktiraf mereka ni sampai mereka bawa kepada undang-undang untuk mereka ni nak kahwin sama jenis. So sampai satu tahap ada negara yang membenarkan perkahwinan sama jenis ni. Ada negara yang tak boleh kan, seperti negara Islam semualah. Negara barat pun ada yang dah sampai banyak berlaku perkahwinan sama jenis ni. Okey. Selain itu golongan LGBT ni, depa ni pemikiran depa ni liberalisme lah kan. Liberalisme tu macam kata apa? Macam mana liberalisme? Kebebasan. Kiranya So mereka ideologi mungkin mereka menuntut kebebasan hak asasi manusia umur tu. Kiranya Dia nak buat apa tu mereka ikut ni ikut macam dia lah gitu. Mereka ni macam nak acah-acah pemikiran terbuka lah. Tapi kalau ikutkan mereka ni dah, orang kata apa, bukan nak orang kata merosakkan lah imej perkahwinan yang imej perkahwinan yang sedia ada sejak tamadun daripada dulu lagi. Perkahwinan lain-lain jenis, tapi mereka ni nak juga perkahwinan yang sama jenis. Macam tu lah. Macam tu lah Zik. Macam gitulah. Okey, selain itu apakah simbol gerakan LGBT ni? Apa
Hampa ada pernah tengok tak dekat kat mana-mana TV ke, kat mana-mana social media, satu bendera ni, bendera LGBT. Ada pernah tengok tak? Yang warna-warni tu kan. Warna-warni, warna pelangi tu. Macam pelangi. kata dia baju EP tu, baju bulan EP. EP tu apa? Ada yang tadi aku cerita dia Bulan pasal macam gerakan tu. Oh. EP. So apa simbol gerakan apa ni? Simbol gerakan ni betul lah bendera pelangi yang ada warna-warna. So bendera pelangi ni ada simbol pelangi dia pun ni menerangkan tentang melambangkan kepelbagaian, keterangkuman dan kesaksamaan. Okey. Simbol ini secara jelas di seluruh dunia golongan LGBT ni pakai bendera ni lah. Okey. Bendera pelangi ini pertama kali diciptakan oleh Gilbert Baker pada tahun 1978 yang telah menjadi simbol terkenal gerakan LGBT ni. Dalam setiap warna bendera ini melambangkan merah melambangkan keberanian, oranye melambangkan kemahiran, kuning melambangkan kejayaan, hijau melambangkan kelestarian, biru melambangkan ketenangan dan ungu melambangkan semangat. Okey, selain daripada bendera pelangi ni, apa ni juga ada simbol-simbol lain ni pun, iaitu simbol gerakan seperti lambda. Lambda tu aku tak tahu lah macam mana simbol dia, nanti kita boleh Lambda. Lambda. Okey, seterusnya segitiga merah jambu. Itu lambang LGBT ni lah. Okey, selain itu dengan bintang kelima yang mempunyai makna istimewa dalam komuniti LGBT dan digunakan untuk mengenal pasti diri mereka sebagai satu bentuk solidariti ataupun gerakan apa lah. Itulah dia punya simbol-simbol gerakan yang ada. Okey, itulah yang aku faham lah tentang benda-benda Latar belakang dia lah. latar belakang dia pun. Kalau kau Syed, pasal LGBT ni, adakah dia wujud dekat Malaysia ni? Adakah dia bertentangan dengan agama, dengan bangsa? Kalau kita tahu sebab kalau kita tengok kat media sosial pun kita tahu dah LGBT ni memang ada kat Malaysia. Sebab dia orang pernah buat apa ni, himpunan untuk memutahkan hak dia untuk bersama perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki macam tu. Sebab Malaysia kan ada peraturan dia kan. Peraturan ni kalau kita bersama lelaki dan perempuan boleh jadi kes liwat kan. Macam tu. Jadi gitulah. Dia tak boleh kat Malaysia ni, memang ada je golongan tu. Bahkan boleh kata ramai, boleh kata ada banyak. Sebab kalau tengok dekat media sosial, kita balik-balik Twitter ke apa ke, memang akan nampak lah benda-benda tu. Jadi aku pun ada tengok dekat social media sekarang yang ada viral apa, dia pun sampai buat apa, perhimpunan. Buat perhimpunan ada kat KL tu. Belah KL. Belah KL lagi ramai benda-benda gitu. Sebab dia kan berkawan dengan macam-macam jenis orang. Dia open sangat. Macam liberalisme macam tadi. Ya. Jadi macam dia selalu pengaruh dia tu lebih kuat belah-belah sana, belah-belah bandar. Kalau belah-belah kita ni mungkin jarang jumpa, ada juga mungkin ada tu dekat sembunyi dekat kawasan macam kita duduk asrama kan, bisa dengar kan kes-kes gay kan dulu kan, macam tu. Kalau yang ni terbuka, dia bangga dengan dia buat apa gitu. Bangga pejuang hak depa. Dia kiranya golongan ni dia pun tak malu dah. Tak malu. Memang dia nak bangga macam bangga buat dosa ya. Depa ni ramai daripada Islam kita. Islam ada. Islam ramai tu. Macam mana kita duduk dalam zaman akhir zaman kan, kita kena beringat juga Macam aku cakap tadi zaman Nabi Lut dulu pun dah ada, tambah sekarang akhir zaman lagi makin berkembang benda-benda ni. Dia terdedah dengan banyak benda kan. Dedah banyak benda, pengaruh kawan, pengaruh penyanyi-penyanyi luar apa tu kan. Dia kan pengikut. Kita kan banyak tengok cerita-cerita movie tu pun pengaruh kita. Cerita pasal movie ada yang aku nak asuh oleh bab gerakan tadi. Dalam Disneyland pun kalau kita tahu, depa pun dulu ada buat satu komik pun cerita pasal LGBT yang baru masuk kartun-kartun gay, untuk lesbian dalam tu, supaya nak bagi tarik minat budak-budak. Budak-budak pun depa nak tarik tu jadi gitu.
itulah teruk zaman sekarang ni. Kita kena, kalau ada anak-anak tu kena jaga-jaga, jaga-jagalah dia punya apa ni. Sekarang kan anak-anak kan main phone, main YouTube semua tu. Jadi kena kawal lah. Kena, sekarang ada YouTube Kids semua tu, kena kita kawal punya app dia tu. Lepas tu tadi budaya kan, Budaya dengan bangsa, budaya dan agama. Dah sebab pandangan agama, kalau agama Islam tentu benda tu salah kan. Haram. Sangat haram lagi. Kita kena laknat pula. Jadi keturunan pun jadi apa ni, macam cakap jadi rosak keturunan kita kalau ada gejala macam tu. Budaya pun tak elok. Kalau dari segi budaya Islam tak ajak budaya Melayu pun, orang Melayu tak melarang sangat aktiviti LGBT ni, golongan sejenis ni. Itu je. Itu saja. Ada lagi tak? Ada lagi apa kawan yang nak sharekan tentang Kan aku tak ada aku nak tambah apa. Rasa semua masing-masing ilmu pengetahuan masing-masing. Tak ada. Kita share apa yang kita tahu lah. Banyak kita tahu. Kalau nak tahu kena kaji lebih lagi lah. Kena research banyak. Kena research banyak lagi. Ini makin dalam. Banyak lagi. Kita macam Q kan. Dulu LGBT lah, sekarang tambah Q lah. Macam-macam. Macam Hafiz kalau bagi pendapat kenaan tadi macam tanya kan belum tadi tak faham apa LGBT mula. Macam sekarang Habis kami semua dah kongsi sedikit. Bagi macam mana kalau nak rumuskan berkenaan dengan LGBT? Bagi aku LGBT ni benda yang boleh rosakkan akidah kita. So kalau kita nak mencegah ni bukan benda yang senang. Lagi satu, LGBT dekat Malaysia ni masih terkawal lah, tak terlalu berleluasa. So kalau kita nak menghindari daripada golongan LGBT ni, kita macam kita orang biasa kan, kita dah besar, maknanya kita boleh cari ilmu agama untuk menguatkan akidah kita, iman kita. Selalunya golongan LGBT ni aku rasa dia orang target remaja, kanak-kanak, macam cerita kartun tadi kan. So ibu bapa yang dekat dekat dengan anak-anak, dia orang lah yang kena pantau lah. Sebab dia orang dengan telefon lagi, dengan media sosial ni semuanya ujung jari. Betul. So kalau taib tu dah keluar macam-macam sekarang. Senang terpengaruh kalau nak macam dari segi remaja kan, bayi-bayi remaja ni seeloknya ibu bapa lah macam hantar sekolah agama, sekolah yang ajar kita lah, untuk kita elak daripada benda macam ni. Tapi kadang sekolah agama pun kawan-kawan tu lah yang jadi masalah juga. Sebab tu dia kena benda ni, dia bukan dasar agama saja. Sebab atas dia sendiri sekali sebagai apa orang kata kesedaran lah benda tu. Kita kena ingat balik fitrah asal kejadian kita apa cerita sebagai pasangan-pasangan. Tak boleh lah tarik lain-lain jadi saya sama jantina tu. Sama jantina. So cikgu kat sekolah pun kena berperanan juga lah. Okey. Itu saja Itu je. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Selamat berjalan. Terima kasih guys. Bye.